Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita menyambung pengajian kita pada pagi ini bulan Ramadan yang mulia ni. Insya-Allah kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita sambung manhaj Asy'ariyah. Okey, seterusnya thaniyan ma'rifatul ilah muktasabatun wa laysat fitriyatun. Mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang diusahakan, bukanlah suatu fitrah. Wa bina'an ala hadhihi al-muqaddimah awjaba al-asy'ariyun ka ghairihim min al-mutakallimin an-nazar 'ala al-mukallaf bal ja'alahu jumhuruhum awwal wajibin 'alayh likay yatawassalu al-mukallaf ila ma'rifatil ilah bihadha an-nazar. Bina atas kaedah ini iaitu mengenal Tuhan itu mestilah diusahakan, bukan satu fitrah. Maka ulama Asy'ariyah mewajibkan nazar ke atas mukallaf seperti mana ulama mutakallimin yang lain. Bahkan jumhur mengatakan menjadikannya sebagai perkara yang pertama yang wajib, iaitu ma'rifat, supaya mukallaf itu sampai kepada ma'rifatullah dengan nazar ini. Lakin al-ijab an-nazar indahum bisyar'i. Akan tetapi ijab an-nazar itu indahum bisyar'i di sisi Asy'ariyah, sebab tu dia guna indahum. Kitab ni dia guna indahum di sisi mereka. Kalau dia Asy'ariyah dia kata indana. Kalau dia Asy'ariyah dia akan kata indana. Jadi di sini dia kata indahum di sisi mereka. Maka dia ni buat kajian tentang Asy'ariyah. Tapi betul lah kajian dia tu. La bil aqal. La bil aqal, bukanlah dengan akal. Khilafan lil Mu'tazilah. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahawa mengenal Tuhan itu wajib, dihukumi wajib oleh akal. Walan yatawassal al-mukallaf ila ma'rifati hadhihi al-ilah illa an tariqin nazar fi hadzal alam. Ya, mukallaf itu tidak akan sampai kepada ma'rifatullah melainkan dengan jangan jalan nazar pada alam ini. Allazi sayadullu hudusuhu in najaha bi isbati zalik ala wujudil muhdisihi. Maka yang mana tarik nazar ini, jalan memikirkan tentang ketuhanan ini akan membawanya, akan menunjukkan sifat hudus alam tersebut kepada wujudnya muhdis bagi alam tersebut. Jadi di sini Asy'ariyah mengatakan dan jumhur mutakallimin lah bahawa mengenal Tuhan itu ialah benda yang muktasab.
Benda yang muktasab, maksudnya muktasab itu benda yang mesti diusahakan. Lagu Raihan menyebutkan iman itu tidak boleh diwarisi. Jadi dia ada isu di sini, ada sebahagian mengatakan bahawa dia adalah fitriyah, maksudnya benda yang berbangsa fitrah. Sebab kerana ada sebuah hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ada hadis ini mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi bersabda setiap anak itu dilahirkan atas fitrah. Wa abawahu, dan kedua ibu bapanya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuhawwidanuhu wa yunassiranuhu wa yumajjisanuhu. Mak ayah dia lah yang meyahudikan, menasranikan dan memajusikannya. Jadi di sini ada ada sebahagian ulama, antaranya Ibnu Taimiyah lah, siapa lagi, mengatakan bahawa seseorang bayi itu dilahirkan dalam fitrah. Fitrah itu dia mengatakan bahawa itu adalah fitrah itu Islam. Jadi adalah munakasyah yang panjang, perdebatan yang panjang dalam memahami hadis tersebut. Tapi Asy'ariyah dengan dalil-dalil dia, dengan hujah-hujah dia lah, boleh buka kitab. Dalam kitab Syekh Sa'id Budah pun sebut munakasyah antara dalil-dalil. Sebab apa? Ibn Taimiyah menjadikan antara usul dia ialah mestilah sesuatu itu diperolehi dengan hissiyah ataupun secara fitriyah dan sebagainya lah. Panjang bahasan dia. Jadi di sini Asy'ariyah mengatakan bukan fitriyah tetapi nazariyah ataupun muktasabah. Maksudnya seseorang itu ingin mengenal Tuhan mesti dengan cara dia kena usaha lah. Dia kena berusaha untuk mengenal Tuhan. Maksudnya bukanlah seseorang tu boleh menjadi Islam dengan secara fitrah, tak mungkin. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala utuskan para rasul untuk menyampaikan kepada manusia tentang siapakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala itu boleh boleh dikenal secara fitrah, kalau Allah Ta'ala tak utuskan rasul pun, maka di situ manusia boleh kenal Allah dengan fitrah. Maka mustahil, itu mustahil. Cuma masalahnya apakah kaedah tersebut, usaha tersebut untuk mengenal Tuhan tu namanya nazar. Dipanggil nazar. Dah bahas dah sebelum ni. Ini antara manhaj Asy'ariyah. Mana kita kata mengenal Tuhan mesti dengan nazar. Nazar tu berfikir daripada makhluk kepada khalik. Daripada makhluk kepada khalik. Maknanya apa yang kita nampak di sekeliling kita ni makhluk, dan diri kita pun termasuk makhluk. Jelaskan ayat Quran yang mana yang saya baca selalu tu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Dan afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Apakah kamu tidak yanzuru, nazar, memerhatikan, make an observation, ilal ibil, kepada unta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Jadi Allah suruh melihat unta tu melihat unta kan. Kalau orang baca Quran, Allah suruh lihat unta, Allah suruh lihat langit, Allah suruh lihat gunung, Allah suruh melihat bumi. Jadi ada maksud itu, ada maksud yang sangat penting. Kaifa khuliqat, di situ daripada penciptaan unta itu kita boleh mengetahui siapakah penciptanya. Afala yanzuruna ila sama kaifa banainaha. Apakah kamu tidak melihat kepada langit bagaimana kami binanya. Jadi itu semua ayat-ayat yang menunjukkan bahawa wajib, bukan satu dua ayat, bahkan ratusan ayat dalam Quran menunjukkan bahawa Allah Ta'ala menyuruh kita berulang-ulang kali, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yanzuru. Semua ayat-ayat itu menunjukkan bahawa wajib kita nak mengenal Allah, wasilah untuk mengenal Allah. Sebab ayat dia itu bermula dengan Allah menceritakan tentang kejadian alam. Kemudian akhirnya Allah Ta'ala mengatakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, tanda-tanda bagi orang yang mahu berfikir, tanda-tanda bagi ulul albab, orang yang bijak.
Jadi itu jelas. Maka kita mengatakan bahawa nazar itu wajib, bahkan awal wajibin. Awal-awal kewajipan. Pasal apa? Seperti mana yang saya sebut dah sebelum ni, daripada nazar, maksudnya berfikir tentang alam ini akan membawa kita kepada mengenal pencipta alam itu. Maka di situ kita, apabila mengenal pencipta alam, kita mengenal Tuhan. Maka di situlah bila kita sudah mengenal Tuhan, kita pembahasan dalam bab sifat wujud tu dah bahas kan. Jadi siapakah Tuhan itu? Maka di situlah kita perlukan dalil naqli, perlu kepada Quran, perlu kepada hadis. Itulah Asy'ariyah tak semata-mata akal. Asy'ariyah tidak semata-mata akal. Sebab mustahil akal boleh tiba-tiba saja terlintas dalam pemikiran atau dalam hati dia alif lam lam ha Allah. Akal punya kadar, memikirkan bahawa di sebalik kejadian alam semesta ini, di sebalik pentadbiran alam semesta ini, pasti ada pencipta dan pentadbirnya. Tidak mungkin dia jadi dengan sendiri dan tak mungkin dia qadim. Jadi, akal membawa kita kepada wujudnya sang pencipta. Siapakah sang pencipta itu? Itu Al-Quran. Itu Al-Quran yang datang daripada Al-Quran. Mana mungkin akal boleh tiba-tiba saja sang pencipta itu ialah Allah. Daripada mana dia tahu itu Allah? Jadi nazar itu wajib supaya dia mengetahui bahawa pasti wujudnya Tuhan. Tuhan yang satu, Tuhan yang maha berkuasa. Maknanya segala yang berkaitan dengan penciptaan alam seperti mana yang kita bahas dalam sifat 20 itu kan. Tuhan itu mesti wujud. Kalau dia tak wujud, macam mana dia nak ciptakan alam ini kan? Kemudian dia mestilah wujud dia wujud yang qadim, bersifat qidam. Kerana kalaulah dia sendiri tidak qidam, maka dia pun hadis. Kalau dia hadis, maka dia ada pencipta dia. Siapa pula pencipta dia? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mustahil kalau pencipta itu dicipta, akhirnya akan jadi daur dan tasalsul. Itu yang kita bahas dalam sifat 20. Kemudian dia mesti baqa', bahawa setiap yang qidam mesti baqa'. Sebab yang qidam tak mungkin ini idam, mesti dia kekal. Kemudian dia mesti mukhalafah lil hawadis. Kalau dia mumatsalah lil hawadis, dia pun hadis. Hadis daur tasalsul. Kemudian dia mesti qiyam binafsih. Dia mestilah qiyam binafsih, maksudnya dia itu zat, bukan sifat. Dan tak perlu kepada mukhassis, tak perlu kepada mahal, seperti mana yang kita bahas. Maksudnya semua sifat 20 itu sudah pun menentukan ciri-ciri Tuhan pencipta alam. Belum sampai kepada Allah lagi. Kemudian mestilah ada kuasa. Macam mana nak cipta tanpa kuasa? Mestilah ada kehendak. Takkan cipta dengan terpaksa. Mesti ada ilmu nak mentadbir alam ini, nak mencipta, nak buat cokodok pun tak ada ilmu, tak jadi cokodok kan. Kemudian mestilah hidup. Jadi 10 sifat itu wajib bagi sang pencipta. Cuma samak basar kalam itu ada khilaf lah. Samak basar kalam itu ada khilaf. Dia ada yang kata akli, ada yang kata nakli, yang lebih kuat. Bukannya maksudnya akli dan nakli ni, maksudnya bila kata akli menolak nakli ya. Tidak, semua yang ke-10 itu semua diberitahu oleh nakli. Sudah diberitahu oleh nakli, sudah diberitahu oleh Al-Quran. Jadi sebab tu saya kata masdar talaqi bagi hukum itu adalah Quran dan hadis, dan masdar talaqi bagi makrifat itu ialah akal. Jadi akal itu makrifat, tugas dia untuk makrifat, dan proses dia nazar. Alat dia akal. Akal ni maksudnya zikrus sabab wa muradul musabbab lah, maksudnya sebenarnya diri kita. Tapi akal tu sebagai alat untuk kita idrak makrifat itu, nazar. Dengan proses nazar kita boleh idrak makrifat. Jadi semua tu telah diberitahu sebenarnya, sudah diberitahu oleh syarak. Tuhan itu wujud, Tuhan itu dia qadim, Tuhan itu dia baqa, Tuhan itu dia mukhalafah lil hawadis, maksudnya laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu dia qiyam binafsi, ghani mutlak. Tuhan itu dia ahad wahdaniyah. Tuhan itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia beritahu semua sifat-sifat itu. Maka akidah itu sendiri ataupun madlul bagi akidah kita itu adalah Al-Quran, dan dia punya masdar talaqi dia memang Al-Quran dan hadis. Cuma akal peranan dia untuk idrak,
idrak tu maksudnya akal dikuatkan dengan dalil dengan melalui proses nazar itu, maka dia membenarkan apa yang telah disampaikan oleh nakal itu. Akhirnya maksudnya apa yang disampaikan oleh nakal itu dibenarkan oleh akal. Jadi itu Imam Ghazali kata nurun ala nur kan. Maksudnya dengan dalil akli dan dalil nakli itu jadilah petunjuk yang sempurna. Jadi kalalah misalnya lah orang tu kata dia tak guna akal langsung, maknanya terus dia terima sahaja Quran hadis, macam Wahabi lah katanya tak pakai kan dalil akal, maka kita kata dia muqallid, selesai. Cuma bab lain tu dia kata tentang ayat mutasyabihat tu, itu nanti kemudian. Jadi maknanya kalau orang yang tidak mewajibkan nazar, bahkan sebahagian dia kata haram nazar, itu pelik menyalahi Al-Quran tu. Jadi Asy'ariyah punya manhaj kata wajib nazar, kerana nazar itu adalah asbab ataupun wasilah untuk mencapai makrifat. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna wajib dengan dia adalah wajib. Jadi untuk mencapai makrifat maka perlu nazar. Dan bila ma'rifatullah itu memang wajib, itu sepakatlah, kita dah bahas kan, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu jelas wajib, tak ada yang sepakat tak ada khilaf mengatakan tak wajib mengenal Allah. Mustahil. Pasal apa? Takkanlah kau beriman Allah, beriman siapa Allah, tak tahu Allah, mustahil. Jadi ini Asy'ariyah wajib nazar, bahkan awwalu wajibin. Sebab apa? Bila dengan nazar bawa kepada makrifat, kemudian seterusnya adalah tasdik. Iman ataupun tasdik bil qalbi kan tabi' lil makrifat, kita dah bahas sebelum ni. Kemudian satu syahadah. Ini tertib tazkiri lah, ataupun tertib ikhbari, tertib ta'akul, bukannya mesti kena dulu nanti bermakna kalau orang tu tak buat benda tu semuanya semayang dia sebelum ni batal semua, tidak. Susunan dia sepatutnya macam tu. Jadi setelah syahadah baru dia beramal. Sebab tu jadi awwalu wajibin. Dia jadi awwalu wali, itu manhaj Asy'ariyah. Cuma di sini disebutlah khilafan lil Mu'tazilah. Biasalah memang banyak dalam kitab-kitab Asy'ariyah paling banyak menolak Mu'tazilah, kemudian falsafah, kemudian Mujassimah, Musyabbihah, Qadariyah, Jabariyah, semua kelompok Karamiyah dan sebagainya ditolak oleh Asy'ariyah. Tiba-tiba ada dakwaan kata Asy'ariyah itu adalah Mu'tazilah, bekas Mu'tazilah. Kalau Ibn Taymiyah lagi teruklah tuduhan dia, khawanis. Dia kata Asy'ariyah ni khawanis Mu'tazilah. Maknanya nak kata Mu'tazilah piau, tidak, pondannya Mu'tazilah. Itu kata-kata Ibn Taymiyah tu. Asy'ariyah ni pondannya Mu'tazilah. Maksudnya dia tak piau Mu'tazilah. Kalau pondan tu kan bukan piau perempuan kan. Dia asalnya lelaki tapi nak jadi perempuan, maka dia panggil pondan sebab dia tak piau. Jadi kata Ibn Taymiyah, Asy'ariyah ni khawanisnya Mu'tazilah, bukan piau Mu'tazilah, dia dah ubah sikit tapi masih ada unsur Mu'tazilah. Tu kata Ibn Taymiyah. Kita mudah saja, bukan 100% Mu'tazilah itu semuanya menyalahi Islam, bukan 100% menyalahi ahli sunnah. Hanya beberapa saja, beberapa pandangan, pendapat, akidah Mu'tazilah itu yang mengeluarkan dia daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tak mengeluarkan daripada Islam. Tidak, mereka masih Islam walaupun mereka menafi sifat misalnya. Maka mereka mengatakan itu hanya sebagai sifat saja. Mereka tak menafikan i'tibar Allah tu qadir, Allah tu alim, mereka tak nafikan. Jadi kena baca juga Mu'tazilah punya kitab Usulul Khamsah dia lah sekurang-kurangnya. Jadi dia kata maksudnya wajib tu bil akal. Jadi di sini kita memang khilaf oleh Mu'tazilah. Kenapa? Tentang hukum itu dah dibahas sebelum ni kan. Jadi Mu'tazilah ni sebab apa, dia ada satu kaedah iaitu tahsin wa taqbih itu bil akal. Tahsin wa taqbih itu bil akal. Dan panjanglah pembahasan ni sebenarnya. Jadi ada beberapa perkara yang mana akal menjadi hakim bagi perkara tersebut, dan ada beberapa perkara yang mana syarak menjadi hakim kepada perkara tersebut, dan yang ketiga adat lah. Kita dah bahas sebelum ni, tapi jelas Asy'ariyah mengatakan bahawa ahkam itu adalah masdar talaqi dia, hakim dia adalah Quran hadis, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara rasul dia.
Kalau makrifat, maka masdar talaqi dia akal. Masdar dia talaqi dia akal, dan yang menghukumi dia akal. Jadi kalau di sini mengenal Tuhan itu kan wajib syarak, syarak. Maksudnya di sini dia punya rentetan daripada khilaf antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah itu mengakibatkan beberapa hukum, iaitu orang-orang yang hidup pada zaman yang tidak ada nabi dipanggil zaman ahlul fatrah. Zaman ahlul fatrah. Di zaman ahlul fatrah itu maksudnya tidak ada nabi yang diutuskan. Jadi ulama membahagikan kepada 3 jenis golongan manusia. Yang pertama, ahlul fatrah yang mewarisi Islam. Tak kiralah millah Ibrahim ke Yahudi ke Nasrani ke, agama yang mengesakan Allah Taala. Dia dapat cara macam mana itu panjang, boleh kaji sendirilah. Contohnya Waraqah bin Naufal kan, sebelum Nabi diutus pun dia dah, maksudnya sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul pun dia dah Islam dah. Maksudnya dia dah memang menyembah Allah pun, sebab dia amalkan Taurat dan Injil yang pure. Bahkan dia yang menterjemahkan Taurat Injil ke dalam bahasa Arab kan, Buhairah dan sebagainya, Abdullah bin Salam. Jadi itu ahlul fatrah yang beriman kepada Allah, ini confirm. Cuma bila mereka sampai dakwah Nabi Muhammad kepada mereka terimalah. Waraqah bin Naufal itu tak sempat kan, dia tak sempat. Dia dah janji dengan Nabi dia akan ikut Nabi, tapi akhirnya dia tak sempat, dia meninggal. Kemudian al-fatrah yang tidak beriman kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah. Dia hidup macam manusia biasa yang macam binatang lah. Orang kata makan, minum, kahwin, tempat tinggal. Dia tak ada kaitan dengan ibadah. Tak menyembah berhala pun tidak, menyembah Allah pun tidak, kenal Allah pun tidak, apa pun tidak. Ini ahli fatrah ni pun ulama sepakat kata selamat. Ahli sunnah wal jamaah. Di sinilah Mu'tazilah kata kalau yang tak mengenal Allah, dia neraka. Pasal apa? Dia dikurniakan akal oleh Allah Ta'ala. Akal dia patut yang menghukumi wajib dia mengenal Tuhan. Di sini Mu'tazilah kata ahlul fatrah itu kalaulah dia tidak beriman, tak menggunakan akal dia untuk dia beriman, maka dia neraka juga. Kita kata, kita bagi satu ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Sesungguhnya kami tidak akan mengazab serta kaum melainkan kami utuskan rasul. Jadi di situlah kita kata ayat Al-Quran ini menunjukkan bahawa selagi tidak datang rasul-rasul, maka di situ tidak ada syarak, tidak ada hukum syarak. Maka yang berhak untuk menghukumi itu hanyalah syarak saja. Kemudian yang ketiga, ahlul fatrah yang menyembah berhala. Di sini khilaf. Di sini ada khilaf. Sebahagian pendapat mengatakan kalau dia menyembah berhala, terutamanya Mu'tazilah lah, confirm lah, maka dia kafir, masuk neraka. Tetapi jumhur ahli sunnah mengatakan, Asy'ariyah mengatakan bahawa dia selamat. Walaupun ada yang mengatakan dia ada dalil, munakasyah dia panjang. Di sini bukan bab munakasyah, nak cerita tentang manhaj saja. Kalau bab munakasyah nanti panjang lagi pembahasan dia. Dalil-dalil yang hadis Nabi mengatakan bahawa ahlul fatrah, hatim tai dan sebagainya masuk neraka. Ada beberapa orang sahabat tanya tentang, sebut Siti Aisyah ni tanya, sebut beberapa nama orang yang mati zaman jahiliah itu mereka syurga neraka. Nabi kata neraka. Maka dijawab dengan kata mansuh, dijawab dengan Nabi tak tahu lagi apa yang ayat tu belum turun lagi, wa ma kunna mu'adzibina, macam-macam lah dia punya hujah dia. Dan juga satu lagi yang paling penting sekali, iaitu di manakah nasib apakah nasib ibu bapa Nabi SAW. Ini masalah dia di sini. Sebab apa? Ibu bapa Nabi termasuk ahlul fatrah. Jadi di situ ahli sunnah wal jamaah mengatakan ibu bapa Nabi selamat dan tidak masuk neraka. Walaupun sebahagian Wahabi mengatakan nauzubillah, ibu bapa Nabi di neraka. Ada hadis sahih Muslim yang saya dah bahas sebelum ni kan, inna abi wa abaka finnar tu. Hadis dalam sahih Muslim tu saya dah jelaskan sebelum ni, boleh refer lah tentang masalah tu. Jadi kita ahli sunnah kata ibu bapa Nabi terselamat, termasuk ahlul fatrah yang selamat. Sebab ayat yang paling kuat sekali, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tentang Imam Suyuti kata ada hadis dhaif mengatakan dihidupkan semula, syahadah mati. Itu antara hujah, tapi hujah tu hujah sokongan saja, bukan hujah yang utama. Hujah yang utama ayat Quran tersebut. Jadi ini akibat daripada mengatakan bahawa hukum ma'rifatullah itu adakah dengan syarak atau dengan akal. Kita Asy'ariyah kata ma'rifatullah itu disabit hukum wajib dengan syarak, bukan dengan akal. Adapun Maturidi di sini pun mengatakan bahawa
mengenal Allah tu wajib dengan akal. Cuma ada beberapa pendapat mengatakan maksud kata-kata kata Maturidiyah itu wajib bil akal itu bukanlah wajib hukum tapi wajib idrak. Wajib idrak bukan wajib hukum. Alal khilaf, saya pun tak pasti mana satu yang muktamad yang Maturidi. Ada kitab Hasyiah Bajuri sebut kata ma'rifatullah wajib bil akal. Cuma wajib di situ bil akal menurut Maturidi itu wajib idrak ke atau wajib hukum. Itu yang jadi, sebab ada sebagian mengatakan maksud Maturidi kata wajib ma'rifatullah bil akal itu wajib idrak. Maksudnya mengenal Allah tu wajib bil akal. Maksudnya idrak dia tu dengan akal. Idrak dia dengan akal. Sebab syarak hanya menyuruh saja. Syarak menyuruh saja kita beriman kepada Allah. Cuma bila disuruh kita beriman kepada Allah, maka akal kita lah yang akan idrak ma'rifatullah itu. Sama macam Asy'ariyah juga, sebab Asy'ariyah kata makna wajibnya memang dengan hukum wajib mengenal Allah tu memang dengan syarak, tetapi akal itulah yang akan nazar, akan idrak ma'rifat tersebut. Jadi macam sama, wallahu a'lam. Tak pasti. Sebab masalahnya dia yang taratub ataupun akibat daripada sesuatu hukum tu akal tak boleh hukum. Pasal apa? Siapa tak beriman dengan Allah, dia kafir, masuk neraka selama-lamanya. Itu akal tak boleh nak hukum. Tentang balasan, tentang sawab, tentang isabah ini, itu di luar jangkauan akal. Siapa tak beriman, dia kafir, masuk neraka selama-lamanya. Itu mana boleh akal dah idrak hukum tersebut. Akibat daripada tidak makrifat. Itu hanya syarak saja. Jadi di sini kata seseorang mukallaf itu lam yatawassal ila ma'rifati hadhihi al-ilah illa an tariqin nazar fi hadzal alam. Jadi tidak akan sampai kepada ma'rifatullah melainkan dengan berfikir tentang alam ini. Alam inilah yang paling dekat dengan kita, termasuklah diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyaklah ayat-ayat yang lain lagi. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Itu antara ayat-ayat yang menunjukkan wajib kita ma'rifat, wajib kita merenung alam ini, termasuk diri kita, termasuk alam lah. Maksud alam di sini ma siwallah. Alam itu ma siwallah, apa yang selain Allah. Jadi akan membawa kepada ma'rifatullah. Adapun sufi yang kata mengenal Allah dengan Allah itu, saya dah bahas sebelum ni, itu bukan tahap ibtidai, itu tahap tinggi. Tahap-tahap ibtidai semuanya perlu mengenal Allah dengan ini, memang termaktub dalam Al-Quran jelas. Yang kata sufi itu mana mungkin mengenal Allah dengan makhluk, kita mengenal Allah dengan lain, itu dia cerita bab hakikat, bab satu tahap yang tinggi. Memang semua benda secara hakikat pun dengan Allah. Mana kita hidup pun Allah, wujudnya alam ni Allah, semuanya Allah. Tapi asbab dia, kita cerita asbab untuk mengenal Allah Ta'ala, jadikan dunia ini darul asbab, sunnatullah kan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnatullah itu asbab untuk kita mengenal Allah tu dengan nazar. Nanti akan mengenal Allah, ma'rifatullah billah, itu tahap wali. Maknanya akhirnya Allah Ta'ala memberi dia ma'rifat. Ini sebenarnya daripada awal pun Allah beri juga. Daripada awal lagi sebenarnya Allah Ta'ala yang kalau kita bahas bab tu lah, bab qada dan qadar kan. Wa kama taqaddama ma'nan faqad sa'al mutakallimun ila taqsimi hadzal alam taqsiman jami'an mundabitan. Seperti mana yang telah lalu, mutakallimin telah membuat pembahagian terhadap alam ini dengan pembahagian yang jamek, yang menyeluruh, yang mundabit, yang terdefinasi. Maksudnya mundabit yang terdefinasi, yang maknanya bukan andaian-andaian saja, mencincai-cincai saja, tak ada. Semuanya mundabit, semuanya telah didefinasikan dengan satu-satu makna, apa itu jisim, apa ciri-ciri jisim, apa kelaziman jisim, apa dabit jisim, apa sifat nafsiah jisim. Kemudian arat dia, arat tu apa sifat nafsiah dia, arat itu. Ya Allah.
Al-Masadirul Asliyah Al-Matbu'ah lil Aqidah Al-Ash'ariyah. Pengarang dia Saudi, bukan Asy'ariyah. Minta maaf lah. Saya sebab dia kata indahum, dia tak kata indana. Daripada situ saya boleh detect kata dia bukan Asy'ariyah. Tapi apa yang dibahas ni sangat ilmiah, sangat memudahkan untuk kita mengenal Asy'ariyah. Saya dah lama cari kitab Madkhal ila Mazhab Asy'ariyah ni. Saya ada kitab Madkhal Mazhab Syafi'i sampai 3-4 buah. Madkhal Mazhab Hambali saya ada, Madkhal Mazhab Syafi'i, Madkhal Mazhab Maliki, semua saya ada. Tapi Madkhal Mazhab Asy'ariyah saya tak ada. Cari-cari manalah ulama nak mengarang. Saya tak jumpa lah. Yang saya jumpa yang ni pun ada Pak Arab yang tokek kedai UM tu, dia recommend kat saya. Saya tilik-tilik tengok pengarang Saudi lah. Baca, try lah, beli je lah, baca dulu. Jadi saya dah nak kata khatam tu 70% jugalah. Saya dah baca 2-3 kali lah kitab ni. Jadi Alhamdulillah kitab ni dia cerita tentang Asy'ariyah. Kalau macam Ibnu Asakir macam Tabyinul Kazbil Muftari itu, dia cerita tabaqat Asy'ariyah, sedikitlah tentang mazhab Asy'ariyah. Begitu juga Najmul Muhtadi pun dia bahas juga secara mendalam juga. Tapi yang ni saya nampak ada sudut lain yang lebih luas lagi, dia membahas Asy'ariyah. Jadi dia buat satu kajian tentang Asy'ariyah walaupun dia bukan Asy'ariyah, tetapi apa yang dinyatakan di sini kalau bercanggah dengan Asy'ariyah tu, insya-Allah lah saya akan saya tahulah akan kita boleh perasan lah. Tapi dia bukan maksudnya nak rod Asy'ariyah. Kitab ni bukan rod Asy'ariyah. Dia ada kitab-kitab yang rod Asy'ariyah, banyak saya ada. Kitab-kitab Wahabi yang rod Asy'ariyah saya ada. Al-Asy'ariyah fi Mizanil Ahli Sunnah, itu saya ada kitab dia, itu dia bantai dia rod Asy'ariyah. Banyaklah kitab-kitab yang saya ada Wahabi yang rod Asy'ariyah. Tapi ini dia bukan rod Asy'ariyah. Dia cerita je tentang Asy'ariyah. Rod tidak, sokong pun tidak. Dia buat satu kajian tentang Asy'ariyah bagi orang betul-betul. Dan dia rod juga Wahabi-Wahabi yang salah faham, yang menilai Asy'ariyah tak betul tu, dia rod. Dia beritahu salah. Dia kata ada ulama mengatakan Asy'ariyah tu begini-begini, tak betul. Saya tahulah yang dia maksudkan tu Wahabi lah. Jadi dia mu'tadil lah. Mana dia bukan tak ta'assub dan juga tak menentang. Dia cuma buat kajian ilmiah tentang Asy'ariyah. Kitab-kitab yang disenaraikan dalam kitab ni, masya-Allah, saya sendiri pun tak pernah jumpa kitab tu, tak pernah tengok, tak pernah dengar pun. Tapi kitab-kitab yang utama tu daripada Imam Asy'ari sampai sekarang ni, insya-Allah lah ada lah. Jadi baguslah baca. Tapi bagi orang yang betul-betul dah ada basic yang kukuh tentang Asy'ariyah saja boleh baca kitab ni. Kalau tu nanti dia takut, dia pun tak pasti betul ke dia ni kan, sebab dia bukan Asy'ariyah. Dia bukan Asy'ariyah. Syekh Idlibi atau tak tahu macam mana nak sebut, di Syria tu pun dia ada backup Asy'ariyah, tapi di sini ngaku dia bukan Asy'ariyah, tu masalah dia. Dia rad Safar Hawali kan. Safar Hawali dia mengarang kitab rad Asy'ariyah, kemudian Syekh Idlibi pun tak tahu lah macam mana nak sebut. Dia ada karang kitab, backup balik, rod balik Safar Hawali. Tapi dia kata dia bukan Asy'ariyah. Itu wallahu alam lah. Jadi di sini dia kata mutakallimun telah membahagikan alam ini taksiman jami'an mundabitan. Likai yakuna hukmuhum alaihi syamilan li jami'il afradihi. Wa qassamuhu ila jawahir wal a'rad. Ini dah bahas dah. Betul ke ada yang kata akidah batiniyah itu adakah termasuk dalam Asy'ariyah? Akidah batiniyah tu apa dia? Batiniyah ni ada banyak tafsiran. Antaranya akidah batiniyah itu Syiah. Dan antaranya yang mengatakan batiniyah itu Sufi. Ada yang mengatakan lah. Jadi tengoklah kepada orang yang yang memakai istilah itu. Kalau dia mengatakan akidah batiniyah yang disebahkan kepada Syiah itu, tidak sama sekali lah, tak mungkin lah. Itu orang yang tak faham Asy'ariyah, yang atau sengaja nak menjatuhkan Asy'ariyah itu saja. Ataupun maksudnya batiniyah di sini, kalau Sufi itu memang semua Asy'ariyah hampir semua Sufi semua. Tapi bukanlah bukan itu pembahasan dia di dalam akidah. Kalau bab tasawuf ni pembahasan dia lain. Kalau yang dimaksud tu batiniyah tu maksudnya secara zauqi. Tak pastilah istilah tu, tapi masyhurnya batiniyah ni Syiah.
Maka biasalah Wahabi ni Wahabi ni kan dia tuduh Asy'ariyah ni Mu'tazilah, tuduh Asy'ariyah ni falsafah, tuduh Asy'ariyah ni Syiah, macam-macam dia tuduh. Dia orang tak faham pun Asy'ariyah sebenarnya. Tak. Kalau orang yang betul-betul memahami Asy'ariyah, dia sekurang-kurangnya dia akan rod dari segi manhaj itu saja. Dia tak akan rod akidah Asy'ariyah kalau orang betul-betul faham Asy'ariyah. Cuma dia tak setuju penggunaan ilmu kalam dalam Asy'ariyah. Itu je dia tak setuju. Akidah Asy'ariyah bersih. Itu orang yang faham Asy'ariyah sekurang-kurang. Maksudnya dia akan kata Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah, tetapi manhaj pembahasan akli mereka tu mendalam sangat sampai membahas tentang falsafah dan sebagainya. Itu dia tak setuju. Tak apa. Tapi itu pun ada wajah. Suka sembang makrifat, tasawuf lah tu. Tak ada. Dia bukan Asy'ariyah. Asy'ariyah bebas daripada mak lepat, mak rifat, mak apa semua, tak ada. Asy'ariyah kalau nak cari sufi Asy'ariyah, semua sufi. Imam Haramain sufi, Imam Qushairi sufi, Imam Zarruq sufi Asy'ariyah, Imam Ghazali tu saya ceritalah. Semua Syekh Ibrahim Laqani, Syekh Imam Sawi, semuanya sufi. Imam Iji, Imam Taftazani, semuanya sufi. Semua sufi. Tapi tak ada makrifat, maklepat semua tak ada. Itu mujahil murakab tu semua. Jauh langit dan bumi. Yang tanya tu ustaz tu. Ustaz belajar jauh ni. Ustaz belajar. Khabar Ustaz? Ramai lagi ustaz-ustaz ni, saya segan juga anak-anak. Saya kuliah ni untuk orang awam je, bukan untuk ustaz-ustaz. Jadi ustaz-ustaz tumpang dengar, saya dah segan dah. Syekh Mutiara Putih pun tengok ada nama tadi. Kalau ada salah tolong tegur. Ada juga yang pakar-pakar Asy'ariyah dalam ni. Kalau saya buat silap tu tegur. Saya pun masih mengkaji. Jadi pembahagian tentang jawahir dan arat ni dah jelas dah kita bahas dah sebelum ni. Panjang lebar. Sumastadallu bima yatra'u ala hazaini qismaini min taghayyuri 'ala al-hudus hadzal 'alam al-murakkab minhuma. Wa kaunu dhalika at-taghayyur wa ma yatarattabu 'alaihi min hudus yadullu bid-darurah 'ala wujudi muhdis ahdathahu. Jadi tariqah nazar tu kita mudah saja, kita dah bahas sebelum ni, maknanya perubahan-perubahan yang berlaku pada alam semesta ini, sama ada wujud ba'dal adam ataupun tajaddud, itu saya dah bahas sebelum ni. Itu menunjukkan adanya muhdis dia. Sesuatu yang hadis pasti ada muhdis dia. Sebab ihdas binafsihi itu mustahil. Wujud dengan sendirinya mustahil. Kita dah bahas dah rujhan bi ghairi murajjah. Rujhan bi ghairi murajjah itu mustahil. Alam ini pada asalnya imkan kan. Jadi sebab tu kita dah bahas dengan sifat wujud lah. Ini saya ringkas, saya kata bahawa kita memahami bahawa setiap yang imkan itu pasti ada yang mentarjihkannya, kerana imkan itu kan boleh wujud, boleh adam. Ya juzu, yang dia harus, hukum dia yajuz wujuduhu wa adamuhu. Harus baginya kewujudannya dan harus bagi ketiadaannya. Jadi dia punya yajuzu wujuduhu dengan yajuzu adamuhu itu kan mutasawiyan, bersama itu. Memanglah wujud dengan Adam tak sama. Orang confuse kat sini kan. Maknanya alam ini wujud dengan Adam dia sama. Wujud dengan Adam dia sama. Jadi di sini dia confuse sikit. Dia kata mana boleh wujud Adam sama, tiba-tiba boleh terjadi tarjih bi ghairi murajjah itu tanpa ada murajjah. Dia tak faham dekat mana samanya tu. Sama dia pada jawaz ni tu, jawazul wujud dengan jawazul adam. Jadi hukum imkan bagi sesuatu benda yang berhukum imkan itu kan, dia ada jawazul wujud dengan jawazul adam. Mana boleh wujud dan boleh adam. Jadi jawaz itu yang mutasawiyan. Jadi bila dia mutasawiyan, maka bila dia ditarjihkan salah satu sudut, maknanya sama ada dia wujud atau kekal adam, maka mesti ada murajjah. Begitu juga tajaddud. Tajaddud pun hukum asal dia wujud badal adam juga. Maka di situ pasti ada murajjah. Tak mungkin tidak ada murajjah.
Jadi yang mentarjihkannya mestilah fa'ilul mukhtar. Mesti fa'ilul mukhtar iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain daripada fa'ilul mukhtar lah. Jadi di sini hudus ataupun itulah saya bahas tu kan, mana yang paling rajih dari sudut hudusnya ke atau imkannya ke, ataupun imkan ma'al hudus ataupun imkan bisyartil hudus. Jadi Imam Fakhri Ar-Razi dan sebagian ulama kata yang tahqiqnya imkan bisyartil hudus. Maknanya dia memang hukum dia imkan, hukum sebab falsafah mengatakan hukum dia imkan saja. Imkan saja nanti bawa kepada alam itu qadim. Itu nanti panjang bahasan dia. Tapi kita kata imkan bisyartil hudus. Kenapa? Setelah diimkan, hudusnya yang kita nampak ni hudus dia. Imkannya tu orang tak tahu, orang tak nampak, orang tak belajar mantik, dia tak tahulah hukum imkan itu. Jadi imkan bisyartil hudus itu yang paling kuat dalil dia. Jadi bersitu kita berdalilkan wujudnya muhdis. Siapa muhdis itu? Quran. Hadis beritahu itu Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullah. والأشعريون يوافقون جمهور المتكلمين في هذه المسألة وبما ينبغي التنبيه عليه أن هناك خلافا بين العلماء الأشعرية في صحة الإيمان المقلد ولو كان ما قلده صحيحا في واقع الأمر حيث يرى بعضهم أنه غير مؤمن لانعدام علم لديه ويرى البعض الآخر صحة إيمانه مع كونه عاصيا بترك المعرفة الأدلة idza kana qadiran 'ala an-nazar. Ini pun kita dah bahas juga. Jadi di sini khilaf mengatakan adakah iman muqallid itu maksudnya orang yang tidak melakukan nazar, tidak melakukan nazar untuk idrak makrifat dengan dalil-dalil akli itu, adakah iman dia sah atau tidak? Ada 4-5 pendapat di sini, 4-5 khilaf lah di kalangan ulama mutakallimun terutamanya. Yang rajih, yang muktamadnya Asy'ariyah iaitu mukmin asin jika dia ada keahlian dalam nazar. Maksudnya makrifat tu kita dah bahas sebelum ni kan. Maknanya i'tiqadul jazmi al-mutabiq lil waqi' an dalil. Satu i'tiqad yang mantap, pegangan yang kukuh, mutabiq lil waqi', yang bersesuaian dengan realiti, an dalil. An dalil, bila ada an dalil barulah kita kata makrifat. Kalau dibuang an dalil, maksudnya dia tak buat nazar, dia tak tahu dalil, tapi dia jazm, mutabiq lil waqi', kita panggil muqallid. So apa iman muqallid? Jadi yang rajihnya kata iman dia sah tapi dia asin. Dia dianggap berdosa kerana meninggalkan nazar. Meninggalkan nazar kerana nazar itu wajib. Seperti yang saya sebut tadi kan, Allah Taala sebut dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa afala yanzuruna ila sama kaifa banainaha dan sebagainya. Itu semua dalam Quran menunjukkan perintah untuk nazar. So Asy'ariyah mengatakan wajib nazar. Maknanya dia tak buat, dia berdosa tapi iman dia sah. Dia berdosa dari segi hukum fiqh. Berdosa dari hukum fiqh tapi iman dia sah. Jadi dengan syarat lagi mana dia ada keahlian untuk nazar. Syekh Said Fudah kata keahlian untuk nazar ni mudah. Orang kalau boleh buat akad jual beli, boleh buat nikah online, maka insya-Allah dia wajib nazar. Kalau dia boleh buat akad nikah, akad jual beli, maksudnya ini saya tambah sendiri ya. Orang yang boleh buat, ada kata bahkan akad jual beli itu lebih susah daripada nazar. Termudah, taik kucing menunjukkan ada kucing berak situ. Selesai. Taik kucing menunjukkan ada kucing berak, itu secara ijmali. Tak perlulah secara tafsili ala wajhil imkan, wajhud dalalah dia itu adakah hudus atau wajhud dalalah dia imkan atau imkan ma'al imkan ma'al hudus ataupun imkan bisyartil hudus dan sebagainya. Itu tafsili, tak payah. Yang penting dia cuma tahu wujudnya satu benda pasti ada yang mewujudkan. Wujudnya alam pasti ada pencipta alam. Siapa pencipta alam itu? Quran bagi tahu lah, itu Allah. Maka dia itu keahliannya. Yang saya rasa semua orang ada keahlian untuk fikir benda tu. Jadi hukum dia wajib syarak. Siapa tak buat berdosa tapi iman dia sah, ini muktamad. Walaupun Imam Sanusi kata iman dia tak sah, tapi dia tarik balik kata-kata dia dalam syarah muqaddimat dia, dia kata iman dia sah. Walaupun ada khilaf di situ, dia kata jumhur, mula-mula dia kata jumhur kata tak sah, lepas tu dia kata jumhur kata sah. Jadi ulama cuba buat tatbik. Imam Bajuri kata mungkin yang jumhur yang dimaksudkan yang pertama jumhur mutakallimin, jumhur yang kedua tu jumhur ulama al-sunnah lah, selain mutakallimin.
Tapi Syekh Fudoli dalam kita dah baca kan, kita fil awal dia kata dia tak jumpa. Jadi kata Imam Majid tak jumpa bukan tak ada. Bukan tak ada. Ada dalam syarah Muqaddimat Imam Sanusi ni dia kata iman dia sah. Dan Imam Ghazali ada pendapat sendiri dalam bab ni. Imam Ghazali, Imam Syekh Nablusi dan tak ingat lagi siapa lagi mengatakan iman muqallid sah dan tak berdosa. Sah dan tak berdosa. Sebab bagi Imam Ghazali itu nazar itu tidak wajib, mungkin sunat je kot. Imam Ghazali. Tapi perlu dicek lagi lah kitab-kitab dia. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Hari ni tak boleh. Hari ni kena sekejap je. Pasal apa, saya ada kelas tadabbur je lagi. Kelas tadabbur Quran online juga ni. Siapa nak tengok boleh tengok dalam page Islami. Facebook Islami dengan ARGKL. ARGKL dia ada ARGJB, dia ada ARGKL. ARGKM punya page dengan Islami punya page. Islami. Yang saya post tu kan tentang Islami. Andai. Bye. Bye. Cepat. Bye. Bye. Dah. Ya, Mak. Abang. 10 lagi 5 minit lagi saya diarahkan untuk standby. Jadi untuk hari ini setakat itu dulu. Jadi kita nak faham Asy'ariyah, saya dah beritahu banyak kali. Kita tengok Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah pun bukan tengok yang mutaakhirin ni saja, jangan tengok ustaz-ustaz Asy'ariyah. Tengok betul-betul a'lamul Asy'ariyah. Selagi kita tak mengkaji kitab-kitab a'lamul Asy'ariyah, kita jangan claim itu Asy'ariyah. A'lamul Asy'ariyah, saya dah dalam siri saya tentang Asy'ariyah tu saya dah sebutlah dia punya tatawur dia, perkembangan mazhabnya daripada asal Imam Abu Hasan Asy'ari sampai zaman Imam Haramain, kemudian masuk kepada Imam Ghazali, kemudian Syarastani, masuk Fakhruddin Razi sampai Taftazani, sampai dah masuk Imam Sanusi sampai yang mutaakhirin. Itu macam mana kitab-kitab dia, mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan, itu saya dah bahas dah, boleh rujuk lah dalam kuliah-kuliah sebelum ni, ada tajuk dia itu. Jadi kita jangan tengok orang. Jadi kita mengenal Asy'ariyah dengan Asy'ariyah. Kita kenal Asy'ariyah dengan Wahabi, kacau lah. Wahabi dia tu dia celaru, dia punya mazhab sendiri pun dia tak faham, apa lagi nak faham Asy'ariyah. Jadi kita yang Asy'ariyah ni pun kadang-kadang tak faham Asy'ariyah. Jadi ambil betul-betul, dan nak memahami kitab-kitab Asy'ariyah ni bukan mudah, bukan bahasa dia punya ibarat dia bukan mudah, bukan satu yang mudah. Kita perlu pada keahlian juga, perlu berguru lah, sepatutnya perlu berguru. Antara yang masyhur zaman sekarang Syekh Said Huda, Syekh Nizar Hamadi, Syekh Hamzah Bakri Maturidi, kemudian syekh-syekh yang lain lagi lah, boleh dalam YouTube penuh tu, boleh rujuk lah. Dia orang baca kitab-kitab yang mutaqaddimin juga, baca Iqtisad fil I'tiqad, baca Syarah Aqidah Nasafiyah dan lain-lain tu boleh rujuk sana. Ulama-ulama Asy'ariyah yang muasirah, dia orang pun refer kepada mutaqaddimin juga. Jadi yang sekarang ni yang banyak celaru ni, kerana yang sekarang ni mengaku Asy'ariyah pun bukan Asy'ariyah, tak tepat lah kita kata. Kadang-kadang apa yang dia nukil kata tak berapa tepat. Jadi mengelirukan orang juga. Lawan Wahabi pun tapi tak kuasai betul-betul Asy'ariyah, masalah juga. Jadi insya-Allah pagi ni terpaksa dihabiskan cepat sikit. Kita insya-Allah sambung besok pagi macam biasa. Jadi kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.